Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa, banyak tumpuan yang akan kami bawakan seperti perkembangan nilai ringgit setakat pagi ini yang akan kami kongsikan selepas 9.30 pagi, termasuk juga dengan Presi Bursa Malaysia dan juga apakah perkembangan terkini APEC 2023 di mana hari ini adalah ketibaan pemimpin-pemimpin dunia, dan kami akan mulakan dengan topik ringgit di mana kejatuhan nilai ringgit untuk kita lihat adakah ia menjadi beban atau peluang kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Kalau kita lihat prestasi ringgit sepanjang tahun yang telah kami kongsikan daripada beberapa data, iaitu $1 Amerika bersamaan dengan RM4.72, dan kebanyakan rakyat Malaysia lihat kejatuhan nilai ringgit ini sebagai faktor utama kenaikan barang, dan sudah tentu banyak juga kerisauan, kebimbangan terhadap rakyat. Namun di sebalik cabaran ataupun kemerosotan ringgit ini, apakah peluang yang boleh dicapai oleh rakyat agar untuk tingkatkan kesejahteraan mereka? Sudah tentu kita akan mempersilakan tetamu kita yang bersedia dalam talian adalah Dr. Syafiee Siddiq, merupakan pengerusi jawatan kuasa Jaringan Industri di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Doktor, mungkin pertama sekali Doktor boleh kongsikan bagaimana kemerosotan nilai ringgit yang kita dapat saksikan yang berada pada paras sekitar RM4.72 ini menjadi faktor signifikan kepada kenaikan harga barang. Adakah perlu kita memberi tumpuan kepada beberapa aspek seperti faktor inflasi, dinamik import atau ekspor dan polisi ekonomi yang mungkin mempengaruhi nilai ringgit kita ketika ini? Okey. Jadi terima kasih kerana jemput saya untuk pagi ini. Sebelum saya jawab soalan tu, mari kita lihat dulu. Kalau kita lihat kadar tukaran wang asing, ringgit berbanding US dollar, kalau 10 tahun lepas, satu US dollar pada 2013 kita boleh tukar jadi RM3.20. Tapi sekarang kalau kita ada US dollar satu ataupun satu US dollar, kita tukar jadi ringgit, kita akan dapat maksudnya satu US dollar bersamaan dengan RM3.70. Bermakna kalau pada 2013 kita tukarkan duit, kalau katakan kita pergi overseas kan, kita pergi melancong di luar negara, Okey. kita ada RM100, kita tukar US dollar, kita dapat 31 USD. Tapi kalau kita tukar US dollar 100 sekarang, kita hanya dapat 21 US dollar saja. So bermakna kita kalau keluar negara ataupun kita tukar duit kita RM100, kita akan kehilangan 10 dolar USD. So jadi bermakna ini berlaku kalau kita ke luar negara lah. Itu adalah jadi, baik, Doktor, itu adalah antara kita boleh cakap kadar pertukaran ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Jadi bagaimana ia memberi pengaruh terhadap kehidupan rakyat Malaysia ketika ini? Kumpulan mana yang sebenarnya paling terkesan? Okey. Sudah tentu golongan yang tidak ataupun kurang berkemampuan lah. Memang sememangnya kita punya kadar tukaran wang asing tu mempengaruhi harga, tetapi tidak semua barang. Okey. Contohnya sebab banyak faktor-faktor yang selain daripada tukaran wang asing yang mempengaruhi harga. Okey. Contohnya kos pengeluaran, lepas tu yang paling penting sekali adalah kuantiti bekalan dan permintaan lah. Kalau satu produk tu banyak di pasaran dan permintaannya kurang, maka harga akan turun. Dan kalau permintaannya kurang dan maksud saya sekiranya kuantitinya ataupun supply dia rendah tapi permintaan tinggi, maka harga akan naiklah. Tapi ini semua bergantung kepada jenis-jenis kategori barang itulah. Contohnya kalau barang keperluan seperti makanan, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan
lain-lain tu. Okey, barang keperluan ni dia kerajaan kita bernasib baik sebab kerajaan kita ada mekanisme untuk kawal harga. Kalau tidak memang permintaan untuk barang-barang perlu akan sentiasa meningkat dan meningkat. Sebab tu nilai import kita untuk barang makanan meningkat daripada pada tahun 2013 dulu 10 tahun lalu lebih kurang 38 bilion. Tapi sekarang tahun lepas nilai import untuk barang makanan sudah meningkat kepada kira-kira 70 bilion setahun. Jadi untuk barang makanan ni harganya memang sepatutnya meningkat, tapi kerajaan kita ada teknik untuk mengawal harga. Contoh dia bagi lesen, permit import, subsidi dan lain-lain. Kalau kita tengok barang makanan yang baru-baru ni, walaupun dah dimansuhkan subsidi, macam ayam kan, ayam seko tu, dah dimansuhkan subsidi, tapi harga sampai sekarang masih stabil. Sebab apa? Sebab kita, kerajaan bawa masuk ayam dari luar untuk kita stabilkan supply ataupun bekalan di Malaysia. Jadi untuk barang makanan ni dia tak sama dengan barang-barang yang bukan barang-barang perlu lah, macam barang mewah. Kalau barang mewah ataupun barang yang bukan makanan tu kan, kalau supply tinggi maka harga dia jatuh. Kalau supply tak cukup, harga dia meningkat. Macam tu. Kalau kita lihat daripada segi sektor, Dr. Syafiee, bagaimana untuk kita lihat antara peluang-peluang lain dalam ekspor untuk usahawan Malaysia terutamanya? Antara sektor yang apabila nilai ringgit jatuh, Malaysia tawarkan harga dan perkhidmatan yang lebih kompetitif sehingga di peringkat antarabangsa. Bagaimana? Macam ni tadi? Kalau saya boleh ulang soalan saya, macam mana kita nak lihat peluang dalam ekspor untuk usahawan Malaysia? Apa sektor mana yang apabila nilai ringgit turun, Malaysia dapat tawarkan harga dan perkhidmatan yang lebih kompetitif di peringkat antarabangsa? Okey. Untuk sebab sekarang ni kita di era teknologi maklumat, jadi banyak produk yang kita boleh ekspor, especially untuk consumer punya produk lah. Sebab apa? Di Malaysia ni kita punya ringgit semakin murah kan kalau di arena antarabangsa. Jadi kita boleh jual. Okey, kalau kita nak berniaga di peringkat antarabangsa, kita cuba bandingkan pada 10 tahun lepas, macam saya bagi tahu tadi, 1 USD sama dengan RM3.2. Tapi sekarang 1 USD sama dengan 3.7 lebih kurang kan. Bermakna kalau kita jual di luar negara, produk kita 10 tahun dulu 100 USD contohnya kita jual, kita akan dapat RM320. Tapi kalau sekarang kita jual produk kita 100 USD, kita akan dapat lebih lagi, iaitu RM370. Iaitu kita nampak ada peningkatan RM50 berbanding 10 tahun lalu. Dan sekarang ni kita punya IT facilities di Malaysia sangat-sangat orang kata mantap lah, dan kita punya speed of broadband semua tinggi kan. Baik. Jadi kita boleh berniaga consumer goods. Walaupun kita tak produce produk tu, kita boleh beli barang-barang buatan Malaysia dan kita boleh jual consumer goods tu di antarabangsa. Macam kalau kita banyak antara kita yang membeli barang-barang daripada China, semuanya kita boleh beli online saja kan. Macam tu juga kita boleh jual produk-produk consumer ataupun bahan-bahan mentah yang murah di Malaysia, kita boleh jual di luar negara online. Kita boleh jual, kalau katakan kita nak jual produk herba ataupun produk fashion, kita boleh tunjukkan kita boleh pamerkan produk kita
di eBay, kita boleh pamer di Amazon dan banyak lagi portal-portal antarabangsa. Bukan sahaja di di Nusantara, di Asia Tenggara, tapi even sampai ke US, England dan Australia, di mana kadar tukaran wang sangat tinggi berbanding ringgit Malaysia. Baik, sudah tentu kejatuhan ataupun kemerosotan nilai ringgit ni mungkin menjadi bebanan kepada sektor-sektor tertentu dan juga rakyat terutamanya. Namun di sebalik iaitu cabaran atau bebanan ini, kita harus mengambil setiap peluang yang boleh kita teliti untuk kita kukuhkan lagi kesejahteraan ekonomi rakyat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syafiq Siddiq, merupakan pengerusi jawatan kuasa jaringan industri di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia.